المصطفى سيد المرسلين. Okay, kita baca sekali selawat pembuka rezeki Okay, yang boleh baca ikut Saza, yang tak boleh nanti kena hafal selawat ni. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okay, siapa yang tahu boleh ikut. Wahai Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Okey. Siapa yang tahu selawat ni? Cuba angkat tangan. Kita biasa baca tak selawat ni? Okey, bagus. Lepas ni tolong hafal InsyaAllah kalau ada next class kita akan baca lagi selawat ni. Boleh Boleh tak ni? Muhammad. Okey, faham. Kenapa faham? Okey anak-anak, dah bersedia dengan buku sirah? Cuba tunjuk buku sirah sikit. Saya nak tengok ada tak buku sirah depan. Kalau ni tu semua nampak. Okey, kat buku sirah. Buku surat. Buku surat berapa? 62. Kat buku surat 63. Okey, yang ada pensel tolong tulis tarikh hari ni dekat muka surat 63. Tarikh dan juga hari bulan. Ini hari apa? Hari Khamis. Berapa hari bulan? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Muka surat 63. Surat 63. Jangan jagung. Okey, dah muka surat 63 tolong tulis tarikh dan juga hari bulan. Muhammad sihat? Buat tam macam ni Muhammad. Dengar suara Ustazah Muhammad. Okey, bagus Muhammad. Okey, Nazira dengar suara Ustazah. Nazira pun baru masuk. Nazira dengar suara Ustazah. Buat macam ni. Kalau dengar buat macam ni. Okey, bagus. Okey, boleh Ustazah mulakan? Okey, Ustazah sebenarnya baru lepas kelas dengan kakak tahun 5 tadi. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan start kelas kita dengan anak-anak tahun 3 pula hari ni insyaAllah. Jadi dah baca selawat kan, Ustazah harap semua dah. Kakak tak dapat, tak apa. Ustazah dah record dah insyaAllah. Nanti Ustazah akan send Ustazah punya link record tu. Jangan sesedih cakap dekat Najah. Tak mau menangis kat pucuk kata. Okay. InsyaAllah kelas ni pun Ustazah record juga. Jadi tolong behave. Alhamdulillah semua tak aurat dengan baik. Asyad Hadi, sihat ke tu? Macam ni, Asyad Hadi dengar suara Ustazah. Kau dengar buat macam ni Asyad Hadi. Asyad Hadi. Bagus Asyad Hadi, Alhamdulillah. Okay. Siti Nur Rahmani dengar suara Ustazah. Okay, good. Baik, hari ni, okay, tapi sekarang Ustazah mute kan, Ustazah tutup semua speaker. Tapi kalau siapa nak bertanya ke atau nak mencelah ke apa, boleh buka speaker. Tapi kalau siapa yang kat belakang dia bising ke, ada adik-adik ke sebagainya, Ustazah minta mute dulu sebab takut mengganggu kawan yang lain. Okay, baik. Hari ini kita akan sambung pembelajaran tentang Piagam Madinah. Okay, sebelum tu. Kan sebelum ni, okay tak apa. Ustazah akan buat ulang kaji dulu. Muka surat 63 sebelum tu. Ingat lagi tak berkenaan dengan masjid yang Ustazah lukis sebelum ni dekat. Kalau awak ingat balik yang Ustazah lukis kat waktu masjid. Ingat tak? Ingat tak? Ingat Kalau ingat buat macam ni. Kalau ingat.
Baik, jadi kita dah cerita yang sebelum ni yang mana Rasulullah telah dikepung oleh orang kafir Quraisy, Rasulullah nak dibunuh, betul kan? Jadi akhirnya Rasulullah telah berhijrah, berpindah bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Ida minta Ida punya. Okey. Jadi saya sambung balik minta maaf jadi bila Rasulullah dah berhijrah ke Madinah, perkara pertama saya kata bila Rasulullah nak membina negara Islam Madinah, Rasulullah bina apa? Bina masjid. Jadi kalau kita ingat balik-balik, Rasulullah bina masjid daripada apa? Okey, boleh buka speaker yang mana ni? Rasulullah bina masjid daripada apa? Ingat lagi tak? Lapas tamak. Daripada batang tamak. Daripada batang tamak lagi. Pelepah. Bahagian atap Rasulullah guna apa? Pelepah tamak. Tamak. Yang dia Rasulullah guna apa? Yang dia Rasulullah guna apa? Yang ni yang ingat je, tak payah buka muka surat. Yang awak ingat je tak apa, saya akan bantu. Yang dia daripada apa? Daripada batang tamak. Betul, batang tamak. Dua pintu dia daripada apa? Daripada batu. Manakala lantai dia waktu tu Nabi bina masjid yang pertama, Masjid An-Nabawi ni menggunakan apa je? Pasir. Menggunakan pasir. Jadi sebenarnya hijrah Rasulullah pertama ke Madinah, masjid yang pertama Rasulullah bina ialah Masjid Quba. Kalau Masjid Quba sebenarnya ada dalam Quran Allah sebut tentang masjid yang dibina atas dasar taqwa. Yang seterusnya ialah Rasulullah bina Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi bagi kawan-kawan yang dah pernah pergi Masjid An-Nabawi ni. Siapa pernah pergi? Anik kan? Anik pernah pergi Masjid An-Nabawi kan? Anik ada cerita kan? Masjid An-Nabawi ni kan. Dia terbuka bila waktu siang tu kadang terbuka kan. Anik dia macam payung betul Anik kan? Macam payung dia terbuka kan. Baik. Jadi saya ulang balik. Jadi Rasulullah yang pertama Rasulullah bina masjid. Antara sebab peranan masjid waktu tu yang penting untuk sebagai pusat ibadah orang Islam. Sebab orang Islam nak menunaikan solat secara berjemaah semua di masjid. Jadi selain daripada itu, masjid juga Ustazah ada bagi tahu sebelum ni kan, tempat berjual beli, pusat ekonomi. Yang ketiga, pusat untuk pendidikan, kita belajar kan kelas-kelas agama, awak mengaji kadang awak pergi masjid dan sebagainya, betul kan? Okey, selain daripada itu, kat masjid juga tempat bermesyuarat untuk mencapai kesepakatan dalam sesuatu aktiviti ataupun program-program masyarakat dan sebagainya. Okey, itu yang pertama kan. Bila dah bina masjid, ni saya ulang kaji sedikit sebelum kita masuk pada bab yang baru. Bila Rasulullah dah bina masjid, sudah tentu bila kat masjid tu siapa nak pergi masjid ni? Siapa yang nak masuk kat masjid tu? Orang Islam lah, iaitu orang Islam Muhajirin dan orang Islam Ansar. Jadi Rasulullah pun menyatu padukan antara orang Islam Muhajirin dengan orang Islam Ansar. Siapa orang Islam Muhajirin? Okey, kalau siapa ingat boleh buka dia punya mikrofon. Apa maksud orang Islam Muhajirin? Dah tak ingat dah ni, lama cuti kat rumah. Okey, siapa orang Islam Muhajirin? Tak ingat? Okey, orang Islam Muhajirin saya ingatkan. Orang Islam Muhajirin iaitu orang Islam yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Kalau Ansar, ingatkan Hajara yang berpindah, Hajara. Ingat lagi tak? Hajara, pakai Hajara saya tulis hari tu besar-besar kau buat. Hajara yakni orang yang berpindah, berhijrah ke Madinah. Kalau Ansar, Nasara. Apa maksud Nasara? Tolong. Orang Ansar iaitu orang Islam yang berada di Madinah yang membantu orang Mekah apabila tibanya mereka ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Baik. Jadi apabila Rasulullah dah bina masjid ni tadi, sekarang ni masjid tadi saya dah cakap. Masjid untuk apa? Untuk beribadah. Apa contoh ibadah yang kita buat kat masjid? Boleh buka awak punya speaker? Tolong respon. Apa contoh ibadah yang kita buat kat masjid? Haris? Solat. Zikir. Lagi berzikir. Lagi? Mengaji Baca Quran. Okey, bagus. Okey, jadi ibadah-ibadah ni yang kita buat kat masjid ni tadi, semua orang dah pergi masjid.
semua orang nak bersolat kat masjid, betul kan? Nak solat berjemaah di masjid kan? Jadi Rasulullah yang kedua, Rasulullah waktu tu belum lagi ada azan. Jadi nak tahu macam mana kita nak panggil orang Islam untuk pergi masjid. Ingat lagi tak peristiwa pertama bermulanya disyariatkan azan ini? Ingat lagi ke tak ingat? Ingat tak? Ada sahabat yang mencadang untuk apa? Naikkan bendera. Ada sahabat kata, apa kata kita tiup trompet? Panggil. Semua orang datang masjid, bagi pengumuman daripada atas bukit. Datang masjid, solat subuh. Itu antara cadangan-cadangan. Ada juga cadangan yang kata kita bunyikan loceng. Kring, 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 kring. Ada juga cadangan kata kita nyalakan unggun api, kemudian bila asap, orang nampak asap dah waktu solat. Tapi masalahnya sekarang, kalau hujan ke, macam mana nak nampak asap tu? Macam mana hidupkan api? Kan? Kalau bunyi loceng, kalau jauh-jauh tu boleh dengar ke? Dan bunyi loceng ni ada kata sama dengan agama lain. Antaranya agama-agama lain lah. Jadi akhirnya Rasulullah berbincang, bermusyarat dengan para sahabat, bermusyarat, dan Rasulullah menanyakan pendapat mereka bagaimana untuk kita panggil orang Islam menunaikan waktu solat. Dan akhirnya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Siapa masih ingat lagi ni? Ingat lagi kan? Jadi sahabat Nabi kata, Abdullah kata, wahai Rasulullah, semalam aku tidur, aku bermimpi laungan seruan azan. Jadi akhirnya Rasulullah kata, baik, cuba Rasulullah nak dengar laungan tu. Rasulullah kata, ya, ini adalah yang terbaik, perkara yang terbaik untuk dilakukan untuk memanggil orang Islam waktu itu untuk menunaikan solat. Jadi Rasulullah minta sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah untuk Abdullah mengajar lafaz azan itu kepada Bilal bin Rabah, dengan Bilal bin Rabah menambah satu lagi perkataan, iaitu as-salatu khairum minan naum. Apa maksud as-salatu khairum minan naum? Solat itu lebih baik daripada tidur. Nanti kalau awak tak nak bangun tidur, mak panggil solat subuh, cakap kat mak nanti cakap kat telinga Haris, as-salatu khairum minal handphone. Kalau main-main handphone lama sangat kan, solat itu lebih baik daripada tengok handphone ni anik solat itu lebih baik daripada main game. Cakap kat mak, cakap macam Solat itu lebih baik daripada makan. Untuk orang lain. makan dah lemah pula badan kan. Solat itu lebih. Ni selalu dah main game, dia tengok handphone lama sangat kan. Nanti cakap kat mak, kat ayah. Cakap as-salatu khairun minal gamers. Tak adalah. Jadi waktu tu Bilal bin Rabah ni dia tambah lagi satu perkataan, iaitu as-salatu khairun minan naum, yang dibaca waktu yang dilafazkan waktu subuh. Dilafazkan waktu subuh. Apa? Okey, baik. Jadi bermulalah syariat azan. Dan kita ingat balik waktu zaman Saidina Osman, itulah azan disyariatkan 2 kali, terutamanya time bulan puasa. Yang pertama untuk kejut sahur, yang kedua untuk solat subuh. Bagus. Okey, itu berkenaan dengan syariat azan berkenaan dengan syariat azan. Jadi yang seterusnya, bila Ustazah kata kita tadi, yang pertama bila Rasulullah nak bina negara Islam Madinah, mereka memilih Rasulullah sebagai ketua. Rasulullah dah bina masjid kan yang pertama kan. Yang kedua berkaitan dengan syariat azan, betul kan? Yang ketiga, Rasulullah mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansar, dan juga penduduk Yahudi yang berada di Madinah. Penduduk Yahudi Madinah. Sebenarnya muka surat 62 ni Ustazah dah cerita yang sebelum kelas waktu kita PKPB baru ni. Yang mana orang Yahudi, kamu nak duduk Madinah boleh, tapi ada syarat. Ada syarat juga. Sebab mereka memang penduduk asal Madinah. Tapi orang Yahudi ni dia licik. Daripada zaman Nabi sendiri pun dia memang sangat licik. Nabi kata kamu bebas macam dekat Malaysia lah kan. Kan ada agama-agama lain. Apa agama lain dekat Malaysia ni? Agama Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya. Maka semua juga prinsipnya Rasulullah masih lagi menjadi ketua pemerintah di Madinah ketika itu. Dan waktu tu Rasulullah kata, wahai orang Yahudi, kalau kamu nak duduk sini boleh, tak, kamu pun bebas menganut agama kamu masing-masing. Rasulullah tak paksa. Kamu bebas untuk mencari rezeki dekat bumi Madinah ni. Tapi satu syarat yang paling penting sekali, kamu tak boleh kacau orang-orang lain. Sebab orang Yahudi ni dia ada satu sifat yang suka mengganggu ketenteraman juga waktu tu. Dan juga tak boleh berlaku sebarang pertelingkahan, suka bergaduh. Dan mereka juga kena mempertahankan kota Madinah daripada serangan
orang luar. Serantuk utamanya diancam oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Okey, sekarang kita nak masuk pada muka surat 63. Okey, anak-anak tengok muka surat 63. Dah bersedia dengan pensel ataupun highlight? Dah bersedia Muka surat 63. Okey, piagam. Piagam ni sebenarnya perlembagaan. Dia perlembagaan. Perlembagaan ni kalau bahasa yang mudah untuk awak faham ialah undang-undang lah. Dia ada undang-undang. Okey. Jadi waktu tu kenapa Rasulullah buat piagam Madinah ni? Supaya di Madinah itu dia ada satu peraturan. Macam kita lah kat rumah kan. Kat rumah pun ada peraturan. Betul tak? Kat sekolah pun ada peraturan. Kalau tak ada peraturan apa jadi? Kelang kabut. Kelang kabut kan? Betul tak? Kalau tak ada peraturan, awak pun boleh bangun pukul berapa, nak buang sampah pun buang je tepi katil. Betul tak? Nah kalau tak mandi sehari pun tak apa sebab tak ada peraturan. Betul ke macam itu? Jadi kena ada peraturan. Mandi pukul berapa, kena solat pukul berapa, makan pukul berapa. Boleh tengok handphone berapa lama je, jangan tengok sampai sehari suntuk. Faham tak ni Haris? Haris bersenyum sikit Haris. Muhammad bersenyum sikit nak tengok senyuman Muhammad. Okey. Jadi piagam Madinah, okey boleh tengok. Jadi waktu tu Rasulullah membuat piagam Madinah ini yang mana dia ditulis. Sebenarnya piagam Madinah ini merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Hebat tak Nabi? Perlembagaan pertama yang bertulis di dunia. Ya awak boleh tengok pada poin yang kedua muka surat 63 itu, piagam Madinah juga dikenali dengan nama Sahifatul Madinah. Tolong gariskan perkataan Sahifatul Madinah. Boleh? Nak terbalik sikit lah pada Ustazah. Sahifatul Madinah baris yang pertama. Macam sekali. Boleh berbaris tu. Okey, Sahifatul Madinah. Dan juga diiktiraf sebagai perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Hebat tak Nabi? Boleh buat satu benda yang tak ada dibuat oleh orang lain pada ketika itu. Okey, bertulis. Okey, tolong gariskan perkataan bertulis pertama di dunia. Dah? Dah? Okey. Jadi sambil-sambil awak highlight tu, saya cerita lagi. Maka bila Rasulullah dah bina satu perlembagaan yang mana nanti kita akan tengok satu persatu apa isi kandungan piagam Madinah ni tadi, Sahifatul Madinah. Macam Malaysia lah, Malaysia pun ada rukun negara kan. Rukun negara itu ada dia punya ciri-ciri dia kan. Biasa kita baca kan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ingat tak rukun negara? Yang kedua apa dia? Allah, pelajar Siti tak ingat. Allah. Ni orang Malaysia ke tak ni? Ni daripada mana ni? Rukun negara tak ingat ni. Ya tiga, ya. Ingat tak rukun negara? Allah, ni orang mana ni? Daripada mana? Dari perut. Dari perut ibu. Dari perut ibu. Memang dari perut ibu. Tapi negara mana ni? Duduk kat negara mana ni? Apa negara ni? Baik, tak apa. Jadi macam tu dah juga dengan piagam Madinah sama balik. Madinah ni tadi. Jadi bila termeterai maka wujudlah wujud sebuah negara Islam yang ada perlembagaan sendiri waktu tu. Hebat tak hebat Nabi waktu tu. Jadi dengan adanya perlembagaan ni tadi, maka semua kaum, semua kepercayaan dan semua cara hidup boleh bersatu padulah dengan satu perlembagaan yang telah tertulis tadi. Boleh tadikan pada muka surat 63, sekarang kita tengok pada muka surat 64. Kita tengok apa isi kandungan Sahifatul Madinah ni tadi. Muka surat 64. Okey, antaranya antara isi kandungan piagam Madinah ni tadi, yang pertama tentang hubungan antara orang Islam Ansar dan Muhajirin.
Dan yang kedua, hubungan antara orang Islam, orang bukan Islam iaitu orang Yahudi dengan orang Islam. Di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Yang pertama antara orang Islam. Siapa orang Islam Madinah ketika itu ada dua golongan yang penting iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Dan yang kedua ialah antara orang Yahudi dengan orang Islam. Faham tak ni? Faham tak ni? Faham tak ni? Tajuk ni dia agak heavy sikit sebenarnya, agak berat sikit. Tapi sebenarnya bila kita dah tahu tentang Rasulullah dah bina perlembagaan Madinah, tahun 4 nanti kita akan cerita tentang bila Rasulullah dah bina satu perlembagaan yang hebat, perlembagaan yang termeterainya di Madinah, maka terbinanya satu negara Islam yang hebat di Madinah ketika itu. Dan bila dah hebat macam ni, biasanya dia ada orang akan rasa jealous dan juga akan rasa cemburu di hati orang-orang lain yang sekelilingnya, terutama waktu itu orang kafir Quraisy yang ketika itu mencemburui Rasulullah. Dahlah berpindah daripada Mekah pergi Madinah. Pergi Madinah orang percaya pada Nabi, orang lantik Nabi sebagai ketua negara pula waktu tu. Macam awak lah saudara cerita sebelum ni. Agak-agak kalau awak pergi Brunei, pergi Singapura, orang nak lantik tak awak jadi Perdana Menteri? Tak. Malaysia pun tak tahu rupa negara, nak pergi negara orang tak tahu apa-apa. Orang tak lantik dah kan. Tapi dengan Rasulullah istimewa. Rasulullah ni istimewa Walaupun dia pada Mekah, disebabkan kepribadian dia, disebabkan ketokohan, keterampilan Nabi, maka apabila Nabi sampai ke Madinah, mereka lantik Nabi menjadi ketua negara Islam ketika itu. Jadi apabila mereka diancam nanti pada pelajaran keempat akan berlaku beberapa seri peperangan yang mana musuh akan musuh akan cuba untuk menakluk kota Madinah nanti. Itu tahun 4 lah. Tapi sekarang kita tengok dulu tentang piagam Madinah ni tadi. Jadi piagam Madinah ni tadi saya balik semula pada tahun 60 pada muka surat 64. Kalau boleh tengok pada peta ni, pada peta bawah ni kan, muka surat 64 ni, ni kat sini kedudukan Madinah. Ni kalau biasa kau dalam kelas saya lukis lah. Mekah kat sini, Madinah. Kalau nama lama dia dipanggil apa dia? Nama sebelum Madinah dipanggil apa? Ya betul, dipanggil Yasrib. Dipanggil Yasrib. Jadi piagam Madinah ini digubal pada tahun pertama Hijrah, iaitu bersamaan dengan 622 Masihi. Awak tengok pada poin yang kedua muka surat 64 itu, tolong gariskan pada tahun pertama Hijrah bersamaan dengan 622 Masihi. Tolong gariskan perkataan tu. Pada tahun pertama Hijrah. Okay, bila Rasulullah membina piagam Madinah ini digubal, bila Rasulullah menggubal piagam Madinah ini iaitu pada tahun pertama Hijrah bersamaan dengan 622 Masihi. Okay, kita tengok pula bandingkan muka surat 64, kita tengok pula apa tujuan. Sebelum kita tengok apa kandungan dia dalam tu, kita tengok apa tujuan Rasulullah gubal piagam Madinah ini. Antara yang pertama, Rasulullah nak wujudkan keamanan. Tengok pada muka surat 65, Rasulullah nak wujudkan keamanan. Okey, tolong bulatkan perkataan keamanan. Yang pertama ni. Keamanan. Dah? Dah ke? Dah. Okay, bagus. Rasulullah nak mewujudkan keamanan bersama penduduk Madinah. Sebab macam saya cakap tadi lah, kalau tak ada undang-undang, semua orang bebas. Nak mencuri pun tak kisah, nak minum arak pun tak kisah. Kalau lampu isyarat pun main langgar je kan, betul tak? Sebab tu kena ada undang-undang. Bila merah, tanda berhenti. Kalau hijau, tanda dia apa kalau lampu isyarat? Gerak. Hijau. Gerak. Betul, bagus. Baik, jadi itu yang pertama untuk mewujudkan keamanan penduduk Madinah supaya mereka tak saling bergaduh antara satu sama lain lah terutamanya. Yang kedua, menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum. Walaupun saya cakap tadi dia kaum ada orang Islam, dia ada kaum Muhajirin dan kaum Ansar, tapi Ansar ni juga terbahagi kepada beberapa puak-puak tertentu. Begitu juga dengan kaum Yahudi, dia terbahagi kepada beberapa puak-puak tertentu. Saya ada ceritakan sebelum ni Yahudi di Madinah kan. Betul tak ni? Ingat lagi tak? Kaum Yahudi di Madinah ada beberapa bani. Antaranya bani yang terbesar ialah bani Qainuqa. Lepas tu bani Quraizah dengan bani An-Nadir. Ingat lagi kan? Itu maksudnya walaupun dia Yahudi, dia ada puak-puak dia lagi. Walaupun dia orang Islam yang berada di Madinah, orang Islam yang berada di Madinah, dia pun ada puak dia. Antaranya ialah Khazraj dan puak Aus. Aus dan Khazraj. Sebenarnya Rasulullah satukan Ansar, Aus dan Khazraj.
Ada siapa ni? Okay, sikit lagi. Selain daripada menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum ni tadi, saya dah ceritakan antara kaum dua terbesar itu Yahudi dengan orang Islam Ansar dan juga Muhajirin ni tadi. Yang ketiga, membentuk kesatuan politik. Tolong bulatkan perkataan kesatuan politik. Kenapa Rasulullah bina tujuan Piagam Madinah ini untuk kesatuan politik. Poin yang nombor 3. Apa maksud kesatuan politik? Apa maksud politik? Kamu tahu tak politik tu apa? Siapa tahu politik tu apa? Faham? Politik tu apa? Faham? Politik tu apa? Muhammad, politik tu apa? Anik, politik tu apa? Haris, politik apa? Amani, politik apa? Apa tu politik? Sebab Rasulullah nak membentuk kesatuan politik. Okey, sebenarnya tak apalah, awak tahu politik kalau awak yang tahulah. Kalau kat Malaysia ni politik, kalau orang sebut politik tu kotor. Politik tu macam UMNO, macam PAS, macam apa-apa lagi lah, Parti Amanah dan sebagainya. Tapi itu bukanlah sebenarnya, itu mungkin salah satu daripada juzuk orang kata politik tentang Malaysia. Tapi sebenarnya politik ni, dia ada dalam keluarga awak sendiri ada politik. Percaya tak percaya, dalam keluarga awak pun ada politik. Keluarga awak pun politik, dalam kelas pun ada politik juga, dalam sekolah pun ada politik juga. Jadi politik tu maksudnya pengurusan, cara nak mengatur satu masyarakat tu, sesuatu kelompok, satu kaum. Dalam rumah ada politik. Siapa ketua? Ketua dia siapa? Ketua rumah awak siapa? Ayah awak, abi awak. Itulah dia. Mereka yang menguruskan rumah, betul tak? Bagi jawatan yang pertama, Perdana Menteri rumah awak tu ayah awak lah. Ke Perdana Menteri rumah Anik? Takkan mesti ayah Anik kan? Okey. Kemudian macam tu juga dalam kelas kita mesti kena ada ketua. Sebab apa? Kalau tak ada ketua, apa jadi? Ada pengawalan kelas. Dan benda ni sebenarnya ada dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Kalau pergi musafir, kalau kita nak pergi berjalan ke mana, kalau ada 3 orang, kena lantik seorang ketua. Maknanya politik ini penting dalam kehidupan kita. Tak nak kalau berdua pun kena lantik seorang ketua. Sudah ada kata macam tu. Tak boleh nak kata yang kita tak sukalah politik. Tak ada. Sebenarnya tak ada istilah tak suka politik. Sebab hakikatnya apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita seharian ni, kita dah berpolitik secara kita tak sedar. Cuma cara kita menguruskan politik itu dengan cara baik ataupun tidak baik. Okey. Jadi maksudnya Rasulullah nak bentuk kesatuan politik, iaitu dari sudut pengurusan masyarakat pada ketika itu. Itu antara tujuan penting Piagam Madinah itu. Faham tak dia semua kita terangkan ni? Kalau faham buat tamu. Faham tak? Haris faham ke? Janganlah. Saya paksa ni buat tam ni. Kalau tak faham macam ni pun tak. Okey, setakat ni faham. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi. Apa tujuan lagi Piagam Madinah ini? Sebab kita ada lebih kurang 5 minit je lagi. Supaya tujuannya ialah supaya ada satu peraturan yang khusus yang mana semua orang akan ikut peraturan yang sama. Okey, pada muka surat 65 tu nombor 4, tolong bulatkan perkataan peraturan, membentuk peraturan. Okey. Dan yang kelima, tujuan Piagam Madinah ini untuk memberi peruntukan pampasan kepada orang Muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Okey, tolong bulatkan perkataan peruntukan pampasan. Sebabnya orang Muhajirin yang berpindah di Madinah, mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan harta dan juga segala harta benda mereka lah dan yang berada di Mekah. Jadi sebab tu bila mereka berada di Madinah ni, mereka lebih kurang kita boleh kata istilahnya seles pinggang lah. Jadi waktu tu antara tujuannya masyarakat Madinah kena tahu yang mereka ni perlu diberikan juga pampasan, itu peruntukan tertentu untuk mereka memulakan hidup mereka yang baru di Madinah. Okey, boleh tandakan muka surat 65. Sekarang kita tengok pula apa isi kandungan Piagam Madinah pada muka surat 66. Okey, lebih kurang 2 minit lagi.
Tak apa, ni Ustazah sambung insya-Allah akan datang. Boleh? Boleh ke? Tak boleh? Dia tak boleh. Boleh. Lagi 2 minit je ni. Boleh. Boleh? Ustazah minggu depan. Boleh. Ada. Tak ada. Okey, tak apa. Ustazah boleh guna. Akan detailkan lagi. Cuma yang pertama, isi kandungan yang pertama iaitu muka surat 66, Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama Rasulullah kata dalam isi kandungan ni Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara. Tolong bulatkan perkataan Al-Quran dan Sunnah. Maknanya apa-apa sahaja berlaku kena rujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Bukan sahaja menurut akal fikiran masing-masing. Itu kena rujuk Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kesatuan umat dan kedaulatan negara. Dalam kandungan Piagam Madinah ini menceritakan tentang kesatuan dan juga kedaulatan. Kedaulatan ini dalam bahasa Melayu kita panggil kekuasaan lah. Maknanya kita nak menjaga kedaulatan negara untuk menjaga kekuasaan negara daripada diancam oleh musuh. Okey, boleh bulatkan perkataan nombor 2. Kesatuan umat dan juga kedaulatan negara. Yang ketiga, dalam Piagam Madinah ini menceritakan tentang kebebasan bergerak. Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah. Okey, bulatkan perkataan kebebasan bergerak. Boleh? Okey, bulatkan dulu. Yang keempat, dalam Piagam Madinah ini juga kandungannya ialah tentang hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara. Okey, boleh bulatkan tentang ketahanan. Bulatkan dulu. Ketahanan, perkataan ketahanan. Ketahanan. Dalam Piagam Madinah ada cerita kiranya berlaku sesuatu di kota Madinah, maka orang Yahudi, orang bukan Islam dengan orang Islam kena mempertahankan juga negara Islam Madinah. Kena sama-sama mempertahankan. Dan yang kelima, tentang hubungan baik antara satu sama lain. Kena saling bantu-membantu antara semua warga negara. Maksudnya kalau bukan sahaja dari sudut kalau negara diancam, tapi dalam negara itu sendiri. Bantu antara orang yang senang dan susah dan sebagainya. Okey, bulatkan perkataan bantu-membantu pada muka surat 5, pada nombor 5. Bantu-membantu tolong bulatkan. Dan yang keenam, tanggungjawab individu dan pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. Okey, boleh bulatkan perkataan keadilan sosial. Maknanya keadilan sosial kat sini tak kisahlah sekiranya berlaku ada di antara ahli keluarga orang Islam walaupun ahli keluarga orang bukan Islam yang melakukan kesalahan, maka mereka hendaklah diadili dengan sama rata. Tak boleh kata kalau orang bukan Islam kita kena bagi hukuman, tapi kalau orang Islam tak payah kena hukuman, tak ada macam tu. Maknanya kena sama rata. Itu dinamakan sebagai keadilan sosial. Sekiranya melakukan kesilapan, kena hukuman akan diberi sama rata. Okey. Baik, itu sahaja untuk kandungan Piagam Madinah. Dah habis dah sebenarnya, dah habis untuk subjek tahun 3. So insyaAllah kalau kita lepas ni kita akan ulang kaji lagi. Kita yakin dan percaya walaupun kita dah habis satu buku pun belum tentu ingat apa dalam ni, betul tak? Okey, jadi boleh buka awak punya ni, dah nak habis kelas dah ni. Boleh buka awak punya mikrofon. Ada soalan nak tanya? Kalau ada silakan. Tanya. Ada soalan? Apa tujuan dia? Pertama kita cerita tentang apa tujuan dia. Yang kedua kita cerita tentang apa isi kandungan yang berada dalam Piagam Madinah ni tadi. Jadi akhirnya dengan wujudnya Piagam Madinah, termeterainya Piagam Madinah, Rasulullah berjaya membina sebuah negara Islam yang aman dan damai ketika itu, yang sangat dicemburui oleh pihak-pihak musuh Islam. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, alhamdulillah. Semua orang boleh dapat hari ni? Boleh dapat, tolong bagi. Semua orang boleh dapat apa yang saya sebut ni? Boleh bagi tam? Boleh. Alhamdulillah. Asyadi boleh, Asyadi?
Okey, baik, bagus. Okey, jadi setakat tu sahaja untuk hari ini. Ustazah minta buku latihan sirah. Ada kan pada awak kan? Dah siap ke Ustazah bagi kerja sebelum ni? Siapa yang dah siap? Tolong habiskan satu buku. Tolong habiskan satu buku. Kalau habiskan satu buku, kita dah habis dah semua bab. Belakang sekali ni dia ada macam puzzle sikit lah, lorekkan silang kata. Tengah bagi habis. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi untuk kita buat siri ulang kaji juga, ulang kaji pelajaran-pelajaran yang lepas insyaAllah. Okay, kalau tak ada soalan, Ustazah berhenti dulu setakat ni. Antara ingatan Ustazah, yang pertama jangan tinggal solat. Yang kedua baca Al-Quran, buat ulangan Al-Quran. Yang ketiga bantu ibu ayah di rumah. Jangan lupa banyakkan selawat pada Nabi. Keutamananya sempurnakan mengenai sirah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Okay, kalau tak ada soalan, Ustazah berhenti dulu setakat ni Boleh? Boleh semua orang? Terima kasih atas kelapangan waktu anak-anak di rumah. Okey, setakat ni sahaja. Aku qauli hadza, Ustazah minta maaf ada salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan surah Al-Asr dan tasbih.